Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu. Saya minta maaf banyak-banyak sangat sebab itu saya ada janjikan nak buat video untuk tipu daya kepada yang sesiapa yang ada pesakit yang menghidapi gangguan saka. Yang kita ada gangguan saka, insya-Allah kita gunakan teknik tipu daya ni. Jadi saya nak kongsikan. Jadi minta maaf banyak-banyak sebab saya sekarang ni tengah berpuasa. Jadi dengan ada kes pesakit yang buat temu janji dengan itu dengan ini membuat, jadi saya terlewat sikit lah. Minta maaf banyak-banyak, mungkin saya sibuk sikit. Jadi sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak kerana lewat. Minta sahabat-sahabat saya dekat sini jangan marah Okey, InsyaAllah saya tak akan mungkin janji tu. Okey, jadi dekat sini saya nak beritahu cara-cara kita nak buat tipu daya ni. Salah satunya paling penting, kita perlu yakin. Yakin adalah apa yang kita buat. Yang saya ajar ni yakin. Yang kedua, yakin apa yang kita buat. Dan yang ketiga, yakin pada Yang Maha Esa. Kita perlu tiga-tiga ni, kita keyakinan kita perlu ada dalam diri. Jadi kalau kita tak ada yakin dan kita masih ada ragu-ragu, saya tak boleh buat apa-apalah. Jadi saya nak beritahu dekat sini Jadi ini sebagai ikhtiar. Ikhtiar kan salah satunya kita tak nak kita jumpa perawat. Kita nak hindarkan daripada kita jumpa perawat. Yalah, jumpa perawat kan kos lagi kan, betul tak? Apa lagi ini dan itu ini. Jadi walaupun saka tu hilang dari diri sendiri sekalipun, tetapi jangan lupa untuk selalu amalkan dengan zikrullah. Jangan selalu lupa dengan amalkan dengan amalan-amalan kita, dekatkan diri dengan Allah. Sebab walaupun saka tu dah tak ada dalam badan kita, tetapi tapak dia tu masih ada yang boleh membuatkan yang lain datang menumpang. Jadi untuk sebagai elakkan tu, sebaik-baiknya selalulah amal, selalulah jangan tinggalkan solat. Okey, insya-Allah Okey, saya mulakan. Okey, first kita nak buat tipu daya kepada saka ni sebenarnya tak susah sangat pun. Okey, saya bagi satu teknik Jikalau pastilah betul-betul dalam badan tu ada saka, yang tak pasti tu jumpalah perawat-perawat yang terdekat ataupun pergi jumpa laporan terdekat. Jangan PM saya untuk scanning sebab saya tak buat scanning untuk jarak jauh. Jikalau ingin merawat, saya scanning sekalipun kena jumpa berhadapan. Saya tak buat rawatan jarak jauh. Minta maaf banyak-banyak sangat. Saya bukan tak boleh, tetapi banyak pesakit, kerana sedikit pesakit tu yang gunakan perawat tu. Jadi selepas tu saya cakap dekat tim saya, semuanya stop untuk buat rawatan jarak jauh. Jadi kalau betul-betul anda nak pulih, anda kena datang dekat sini sendiri, anda kena datang merawat sendiri. Kalau betul-betul anda nak pulih, ibarat kita nak pulih diri kita kan. Jadi tak ada apa alasan untuk kita pulihkan diri kita, betul tak? Jadi teknik, okey, saya sambung balik teknik kita nak buang saka sebenarnya mudah. Kita tipu daya, bukan buang, tipu daya. Okey, first ambil baju yang kita sudah pakai. Baju kalau seeloknya ada bau badan kita dekat baju tu. Sebab saka tu duduk dengan kita, betul tak? Mungkin dari mak bapak kita ke, ayah kita, tok nenek moyang kita ke, yang sekarang ni dah diturun dekat kita, ada dengan kita, yang dia menjaga kita ataupun mengacau kita, sekarang ni duduk dengan kita, betul? Sekali dalam adik-beradik kita, dia pilih kita. Jadi bermaknanya dia tu serasi dengan kita. Bila dia serasi ataupun dia berminat dengan kita, jadi salah satunya cara kita nak buang dia paling mudah sebenarnya, tak susah pun. Kalau nak tipu daya, hati kita kena faham betul-betul faham betul-betul apa saya beritahu ni. Pergi masuk hutan, bawa baju yang kita sudah pakai tu, kita lipat baik-baik, kita masuk hutan. Pergi dekat mana tempat-tempat tak pernah ada orang singgah, ataupun elakkan daripada orang singgah tempat itu, sebab kita nak letak dia dekat situ. Ambil kain tu, letak dekat mana-mana, kat pohon ke, pokok ke, atau apa-apa, letak dekat situ. Hati tu jangan terdetik, aku ingin buang dia. Jikalau hati kita detik, jin yang dalam badan kita tu akan tahu kita nak buang dia sebenarnya. Dia tak akan tertipu dengan daya kita. Jadi sebelum dia tertipu, kita kena tipu dia. Jadi bawa hati tu macam betul-betul lah kita
bukan nak lepaskan, ibaratnya macam nak suruh ditunggu dekat situ. Jadi pergi letak baju dekat situ. Kita cakap, wahai Allah yang menjaga aku selama ni, yang duduk dengan aku selama ni, tolong, kira ibarat keturunan kita saka saja letak dekat situ, tolong tunggu dekat sini, minta tolong ditunggu dekat situ sampai aku menjemput. Jikalau dalam masa 1 minggu aku tidak datang, jangan letak 3 hari, jangan letak berapa hari. Sebab apa? Jin biasa akan tunggu lama. Letak situ, jikalau dalam masa 7 hari aku tidak datang, beritahu dekat dia, tunggulah dekat situ sampai aku datang balik, aku jemput kamu kembali. Faham faham ke faham? Okey, duduk dekat situ, ibarat kita akan jemput dia balik lah. Beritahulah, bercakaplah macam mana pun, beritahu kat dia dengan seikhlas hati, ibarat kita akan jemput dia balik. Minta duduk dekat situ dulu. Selepas minta duduk kat situ, letak, kena yakin, wajib yakin. Letak dekat situ, sudah letak kat situ, undur 1 langkah dengan keadaan yang senyum, 2 langkah, 3 langkah. Kita kelakar ni, badan ni menghadap ke hadapan, menghadap ke baju tu dengan keadaan senyum. 1, 2 dan 3. Okey, selepas langkah ketiga tu, terbalikkan badan kita, pusing ke belakang, terus jalan, jangan pandang belakang lagi. Jangan pandang belakang lagi. Sila jangan pandang belakang lagi. Okey, pantang dia sampai dekat rumah dalam masa 1 minggu. Jangan ada apa-apa perkataan yang jemput. Faham maksud saya? Tak kira lah apa-apa pun sebagai jemput, hati atau perkataan. Hati-hati hati atau perkataan, jangan ada perkataan jemput. Contohnya, saya bagi salah satu contoh. Jika kalau ada kawan kita, sahabat kita atau saudara mara kita main datang kat rumah, betul ada datang kat rumah, kau masuk masuk dulu kat rumah. Cakap saja macam tu, sahabat sebut saja macam tu, automatik jin yang saka yang puan ke sahabat mana yang letak dekat situ, dia akan datang balik. Sebab ibaratnya kita jemput. Apa-apa perkataan jemput, jangan panggil. Jikalau kita duduk dekat situ, kita hindar, dah cukup. 1 minggu cover. Seelok-eloknya yang badan yang ada saka tu, seelok-eloknya biarlah, contohlah suami suruh suami panggil. Kalau isteri tu, suruh isteri panggil. Ibarat beritahu kat kawan tu, okey, suruh biar dia jemput, tak apa, tak ada masalah. Tetapi asalkan jangan kita. Sebab apa? Kalau dari mulut kita memberitahu kita jemput dia, bahaya tu sebenarnya. Ibaratnya kita jemput dia balik. Itu pantalan dia. Dalam masa 1 minggu, seeloknya pegang 14 hari. InsyaAllah, dengan izin Allah, apa yang saya beritahu ni, insya-Allah saka tak akan datang lagi. Insya-Allah. Dengan izin Allah. Percaya, ingat, yakin apa yang anda buat, yakin apa yang saya beritahu, dan yakin dengan kuasa Allah. Ingat, di atas muka bumi ni tiada apa yang kuat, tiada makhluk yang sehebat selain daripada Allah. Ingat tu. Yakin daripada diri. Itu saja saya nak kongsikan untuk hari ni. Tipu daya kepada saka. Okey, jawapan kepada saka tu, elok-eloklah buan sebab tak elok nak lagi kita ada anak, dia akan turun dekat anak-anak kita. Macam-macam lah, saya dah jumpa, penat lah. Yang kes saka ni menyusahkan orang bagi saya. Okey lah, harap faham Okey, itu saja saya nak beritahu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.